jom kita tengok pula 3.6. Yang ni penting. Okey, bila kita tengok seterusnya dekat dalam 3.6, kita kena fahamkan pasal apa yang kita panggil sebagai dasar pendudukan Jepun. Okey, di mana dekat dalam dasar pendudukan Jepun, okey, kena fahamkan yang dia ada beberapa dasar. Satu, pecahkan macam biasa. Dia ada dasar yang dipanggil sebagai dasar pentadbiran. Yang ni soalan exam baru-baru ni, ramai student saya yang dapat soalan ni. Okey, lepas tu kemudiannya yang kedua, dia ada pula dasar yang kita panggil sebagai dasar ekonomi. Okey, yang ni setiap satu selalu kerap tanya dekat dalam soalan apa? Essay. Okey, dan juga kemudiannya yang ketiga, dia ada pula dasar sosial. Jadi dasar mesti pecah pada 3. Dan juga tak semestinya kamu kena tahu semualah. Jadi apa benda yang utama? Okey, nombor 1 kamu kena tahu pasal raja-raja Melayu. Di mana apa yang terjadi dengan kita punya raja-raja Melayu. Okey, jadi dekat dalam raja-raja Melayu ni, kita kena faham yang dia Jepun ni, dia nakkan sokongan penduduk paling ramai dekat Malaya. Kaum apa paling ramai? Kaum Melayu. Siapa ketua orang Melayu? Raja Melayu. Jadi penting tak dia jaga raja-raja Melayu ni? Penting ke tak penting? Pentinglah. Kamu imagine, Iridina, kalau Jepun sampai je ke negara kita, dia tembak mati semua raja kita. Kamu rasa apa yang akan terjadi? Rakyat akan bangkit menentang Jepun. Betul ke tak betul? Tapi dia masuk, dia terus buat baik dengan raja. Bijak Jepun. Semua dia dah fikir dah. Okey, di mana kita lihat okey. Sebab itulah sampai sekarang kalau kamu tengok anime dia pun best, betul tak? Farah ni macam gaya macam muka kaki anime, betul tak? Saya tengok je kamu punya senyuman tu saya dah tahu ni mesti geng anime ni. Tak Cik Alia tak suka anime Irdina pun tak suka. Suka tak suka? Suka. Sebab kamu kena tengok, kalau Farah tak tengok, kamu kena tengok sebab dia punya anime bagi saya dia punya bukan dia punya lukisan apa semua tu. Yang penting dia punya jalan cerita dia. Share sikit lah Farah. Okay. Ni sedikit pasal anime. Okay. Jadi kalau anime yang menarik bagi saya lah. Yang kamu tengok anime tapi kamu takkan rugi. Kamu tengok ni. Mana-mana movie yang dibuat oleh studio Ghibli. Kamu tengok. Dia kartun. Tapi kalau kamu tengok dia punya message dia, moral dia super. Farah cuba tengok Google ni, cari dia punya movie-movie dia yang ada dekat dalam ni. Kamu tengok macam-macam benda. Dia dah cerita pasal dia buat kartun, tapi kartun dia message dia pasal kehidupan masyarakat, pasal perang dan sebagainya. Sangat menarik. Okey, idea dia. Okey, jadi bila datang seterusnya, okey, dasar pentadbiran ni kita kena tahu yang penting raja-raja Melayu dia kekalkan sebagai apa? Dia kekalkan raja-raja Melayu sebagai ketua hal ehwal agama Islam. Dia tak kacau sebab dia tahu itu agama kita. Okey, lepas tu kemudiannya adat Melayu. Lepas tu kemudiannya dan adat. Lepas tu masa yang sama dia diberikan pencen. Sama seperti British. Maksudnya berapa gaji yang dia dapat waktu dengan British, dia kekalkan. Okey, dan kemudiannya mereka ni duduk bawah pengawasan governor. Jadi kalau kita lihat, mereka ni duduk bawah pengawasan governor. Okey, jadi untuk exam, ini antara benda yang penting. Okey, fokus terus. Okey, so kena tahu pasal dasar terhadap raja-raja Melayu. Okey, lepas tu kemudiannya yang kedua, kita ada pula dasar terhadap kepimpinan tempatan. Jadi dasar untuk kepimpinan tempatan ni apa sebab? Ini pun kita kena faham yang dasar terhadap kepimpinan tempatan ni secara tak langsung yang ni akan mewujudkan kita punya nationalism. Okey, dapat Okey, so semua orang tahu tak apa jawatan yang British paling tinggi yang British pernah bagi pada kita? Cik Alia Ruwaida. Okey, apa jawatan yang paling tinggi British pernah bagi kepada kita sebelum Perang Dunia Kedua? Kamu rasalah. Mungkin pernah dengar atuk cerita ke? Okey, pernah dengar tak cerita daripada atuk Cik Alia? Tak ada.
Tak pernah tanya dengan dia. Ke atuk kamu muda, dia muda lagi, dia tak lalu zaman Jepun atuk kamu. Okey, Cik Hana cakap pegawai. No. Paling tinggi di bawah British sebagai penjawat awam, ketua kerani. Kalau kamu dapat jadi ketua kerani pada waktu tu, itu kamu start masuk kerajaan, kerja kerajaan tapi under British lah. Masuk sebagai kerani. Kau masuk bekerja sebagai kerani, lepas tu kamu pencen sebagai ketua kerani. Maksudnya British bagi tak peluang untuk kita jawatan yang tinggi-tinggi, pegawai-pegawai tinggi? Tak bagi. Itu kebijakan Jepun. Bila dia masuk je, dia terus bagi apa? Dia bagi kepimpinan tempatan ni, dia lantik pegawai-pegawai tempatan. Jadi bila dia lantik pegawai-pegawai tempatan, kamu rasa orang-orang tempatan suka ke tak suka dengan tindakan Jepun? Sukalah. Okey, contohnya kalau kita tengok okey, dia bagi jawatan yang lebih tinggi Jatik. Lepas tu kemudiannya dia bagi jawatan lebih tinggi. Jawatan tinggi yang tak pernah British bagi. Jadi orang-orang tempatan ni pun okey, dia cakap, oh, Jepun ni maksudnya baguslah. Tu satu. Nombor dua, bila orang-orang ni dapat peluang untuk dah masuk ke dalam jawatan-jawatan ni, lepas tu mereka pun buat kerja, lepas tu dia dapati, oh, sebenarnya jadi pegawai daerah. Contohnya yang Datuk Jaafar, dia jadi pegawai daerah. Bila dia jadi pegawai daerah, dia pun belajarlah. Oh, selama ni semua pegawai daerah British, betul tak? Jadi bila dia buat kerja, aku pun boleh buatlah kerja ni. Faham tak? Jadi kamu rasa, orang marah tak dengan British? Jadi rakyat marah dengan British. Sebab apa? Oh, selama ni diorang tipu kita. Kita boleh buat sendiri, tapi British tak bagi peluang. Jadi apa yang dia buat? Dia buat pula sekolah latihan. Dia tubuhkan pula apa yang dipanggil sebagai Kuo Kun Renjo. Kuo Kun Renjo ni sekolah latihan kepimpinan. Okey, di mana kiranya ni sekolah, sekolah latihan kepimpinan. Maksudnya untuk bagi apa? Kita tahu macam mana nak memimpin. Okey, ni sekali lagi. British pernah tak bina tempat macam ni? Tak pernah. Jadi itu yang menyebabkan orang-orang tempatan sebenarnya, sebab apa saya selalu sangat dalam kelas kan, pelajar tanya saya, "Sir, Jepun jahat kan?" Jepun jahat kan? So kadang-kadang saya nak jawab soalan tu, kamu rasa senang ke susah? Sebab memanglah kita tengok Jepun, orang cerita pasal kekejaman dia. Tapi bila dia masuk, banyak tak perubahan yang dia buat pada kita punya pemikiran dalam tempoh 4 tahun tu? Banyak. Wujud nasionalism. Orang jadi pandai. Next. Lepas tu kemudiannya dasar ekonomi. Jadi apa yang dibuat dia buat apa antaranya dari segi ekonomi, dia buat penyelidikan untuk ekonomi yang barulah. Jadi dari segi ekonomi dia buat apa yang dipanggil sebagai penyelidikan. Di mana dia buat penyelidikan untuk benda-benda ataupun barangan-barangan yang barulah. Penyelidikan antaranya kalau kita tengok kegunaan bahan. Di mana kegunaan bahan-bahan baharu. Sebab apa dia terpaksa buat? Sebab pada waktu ni barangan tak cukup, bahan mentah tak cukup. Jadi itu yang orang pada zaman ni macam-macam buat. Antaranya Jepun buat apa tahu? Lori berkuasa arang batu. Lori pasal minyak tak cukup kan waktu perang. Jadi lori guna arang batu. Semua orang tahu arang batu kan? Macam yang kereta api zaman-zaman dulu ni. Maksudnya yang bakar arang batu, lepas tu ada boiler yang asap kan? Dia guna untuk lori. Itu antaranya. Lepas tu kemudiannya apa lagi yang dalam kegunaan baru ni, mereka cuba hasilkan pakaian daripada benang nenas. Maksudnya pasal cotton tak cukup kan nak buat pakaian, mereka ambil nenas. Jadi kan nenas kan dia ada macam serabut dia kan. Ambil serabut dia, mereka cuba buat benang. Jadi benda-benda yang macam tu mereka buat penyelidikan. Jadi seterusnya dia memastikan apa yang dipanggil sebagai dia memaksimumkan. Dia memaksimalkan apa yang kita panggil peralatan dan juga kemudahan sedia ada.
Sebab apa? Dia nak bangunkan balik tak sempat. Okey, dan juga yang paling-paling teruk apa yang dia buat? Dia cetak mata wang Jepun. Okey, cetak mata wang Jepun. Yang ni bagi saya ini merupakan apa yang paling-paling buruk lah yang dia pernah buat. Okey, saya nak pesan kepada pelajar-pelajar saya kamu semua, katakanlah satu hari nanti Cik Alia, okey, Alia Syafia, Alia Ruwaida, ada 3 Alia kan? Okey, semua Alia, katakanlah satu hari nanti kamu nak menjajah negara orang. Katakanlah kamu nak menjajah negara orang, tolong ingat pesanan Syekh Syahiran ni. Jangan cetak mata wang baru. Ini kebodohan Jepun. Sorry saya guna perkataan bodoh. Ini kebodohan Jepun yang dalam banyak-banyak kebijakan dia, kepandaian dia, bila dekat ekonomi, dia buat kesilapan yang sangat-sangat besar. Dia cetak mata wang Jepun. Okay. So, itu yang menyebabkan inflasi jatuh dan juga sebagainya. Okay, tanya soalan. Come on. Takkan kamu tak nak tahu kot apa sebabnya? Apa sebabnya? Kenapa bila dia cetak mata wang Jepun tu kesilapan yang besar? Come on. Soalan kebat mungkin tanya. Apa sebab? Baru nak tanya. Tadi tak nak tanya. Sabar je lah tau. Okay, so dia macam ni. Okay, duit yang kita ada, Cik Alia, 3 orang Alia, bila kamu bawa duit tu pergi ke kedai, kamu nak beli roti Gardenia RM2.50. RM2.50. Kamu bagi kertas je dekat dia. Betul tak? Kamu bagi kertas dekat dia. Tapi kamu dapat barang. Jadi apa yang menyebabkan kertas tu ada nilai? Apa yang menyebabkan kertas tu ada nilai? Sebab dekat kita, dalam negara kita, ada reserve emas. Maksudnya kita ada emas yang menunjukkan nilai tu. Maksudnya kita ada 1 bilion emas. Maksudnya dalam circulation negara kita ada 1 bilion ringgit. Faham ya? Maksudnya cash tu ada. Jadi kertas tu ada nilai berdasarkan nilai emas tu. Tapi bila Jepun masuk, dia nak duit. Jepun nak duit. Macam mana cara aku nak adakan duit yang banyak dalam masa yang singkat? Bahan mentah tak cukup ni. Jadi dia buat apa? Dia cetak duit. Jadi bila kamu cetak duit, duit kamu ada nilai ke tak ada nilai? Tak ada nilai. Jadi itu yang menyebabkan kadar inflasi melambung tinggi yang kita akan tengok sekejap lagi ya. Okey, dapat Jepun, orang duk cakap Jepun ni masuk ke negara kita kejam, betul tak? Semua pernah dengar benda tu kan? Tapi sebenarnya kalau kita tengok dia tak adalah terlalu kejam macam dia masuk ke China. Tentera Jepun bila memerintah China sangat-sangat kejam. Sebab tu kalau kamu nak baca kan, saya ajak ataupun dokumentari pun ada. Kamu boleh tengoklah. Okey, dia ada satu serangan Jepun ke atas China, dia panggil sebagai Rape of Nanking. Kamu boleh nak baca ke, kamu nak tengok dokumentari, kamu tengok The Rape of Nanking. Kalau kita tengok maksud dia perogolan Nanking lah kiranya kan. Bukan dia rogol satu Nanking. Kamu faham ya maksud dia? Dia maksudnya dia musnahkan kehidupan orang Nanking. Sebab apa? Kaum Cina ni orang-orang Jepun ni dia benci sangat-sangat dengan kaum Cina. Start daripada perang Cina-Jepun tu, jadi dia balas dendam dekat penduduk Nanking. Alright. Okay, jadi dekat negara kita ada tak dia buat satu perkara yang seburuk tu? Kalau kamu tengok, dia tak ada buat benda tu. Pembunuhan beramai-ramai ke, dia tak ada bunuh orang tempatan. Adalah berlaku kejam. Okay? Next, seterusnya. Dari segi yang seterusnya, kita kena tahu pula apa dia punya dasar dari segi apa? Pendidikan. Yang ni penting. Okay, jadi pendidikan, apa yang kita tengok, dia tutup sekolah Inggeris, tutup sekolah Cina. Tutup sekolah. Jadi sekolah-sekolah yang kena tutup ni semua sekolah-sekolah yang Inggeris dan juga ada pula sekolah-sekolah yang Cina. Dan saya baca juga kan, okey, sekolah-sekolah yang mana ada pengaruh yang bukan, yang maksudnya pengaruh yang luar daripada budaya Jepun pun dia tutup juga. Okay, next. Seterusnya kalau kita lihat dia nak hapuskan apa yang dipanggil sebagai pengaruh barat. Tujuan dia nak hapuskan
pengaruh barat. Dan kemudiannya dia nak buat apa? Dia nak tanamkan kesetiaan. Okey, sekolah Jepun, pada siapa yang tak dapat imagine kita pagi-pagi bila kita pergi sekolah, okey, waktu kita pergi sekolah dululah. Rasa dah lama sangat tak pergi sekolah kan. Cik Azim, kamu rindu tak sekolah? Tak rindu Rindu. Okey, bila kita menyanyi lagu sekolah kan, bila kita berdiri, kita menghadap mana? Kita menghadap mana? Mesti ada tiang sekolah tu apa? Kita menghadap tiang bendera, betul tak? Tapi bila zaman Jepun, kita menghadap apa? Matahari terbit. Maksudnya dia nak tanamkan kesetiaan kita kepada siapa? Jepun lah. Sebab matahari terbit tu arah negara Jepun lah. Akhirnya menunjukkan. Lepas tu kemudiannya kita tengok pula. Okey, terhadap agama pula. Okey, jadi dia punya sikap pula dia terhadap agama. Saya duduk kat sini pula. Okey, lepas tu kemudiannya sikap dia seterusnya yang penting kita tengok terhadap agama. Okey, di mana apa yang kita lihat dia hormati dia hormati kita punya agama. Okey, di mana hormati agama Islam. Okey, dan juga bukan sekadar menghormati tapi dia teruskan dia buat majlis agama negeri. Dia buat juga apa yang dipanggil sebagai majlis agama negeri. Maksudnya pemerintahan tu diteruskan macam biasa. Maksudnya adalah ulama-ulama apa semua tak diganggu. Okey, dan selain daripada tu dia turut buat persidangan agama Islam. Walaupun dia bukan beragama. Okey, next. Seterusnya. Okey, lepas tu kemudiannya kita tengok pula, okey, dia buat catuan. Ini yang kita tengok kesan yang teruk ni. Okey, catuan dan juga kita tengok dari segi penghasilan makanan. Okey, so ada pula yang tanya, sir, yang ni kenapa duduk dekat bawah sosial? Sebab makanan ni dia mencorakkan masyarakat. Kalau masyarakat yang miskin tak ada makanan, masyarakat tu dia bagus ke tak bagus? Dia tak bagus. Orang lapar ni dia akan under pressure. Bila under pressure dia bergaduh. Jadi itu yang kita lihat antaranya dia buat apa yang dipanggil sebagai catuan ni. Kalau kita tengok dia catuan ni apa tujuan dia? Dia kawal. Okey, kawal barangan-barangan keperluan. Antara kawal barangan keperluan dia, beras, gula, garam. Pasal beras tak cukup pada waktu tu. Gula pun tak cukup. Jadi imagine orang-orang pada waktu ni tak cukup. Semua benda tak cukup. Itu sebab dia panggil zaman ubi kayu. Semua orang beras ada sikit, dia campur dengan apa? Ubi kayu. Jadi nak bagi kenyang, betul? Tapi masalahnya kalau hari-hari kamu makan beras dengan ubi kayu ni makan banyak sangat, bagus ke tak bagus? Tak bagus. Sebab dia akan mendatangkan penyakit lah. Okey, lepas tu kemudiannya dia buat pula kempen tambah makanan. Di mana dia buat pula kempen yang dipanggil sebagai kempen tambah makanan. Maksudnya makanan-makanan tu nak ditambah supaya semua orang cukup makanan. Okey, dan juga kemudiannya jadi penduduk jadi lebih kreatif. Penduduk menjadi lebih kreatif. Itu yang contoh yang dekat dalam textbook dia bagi apa? Tempe daripada biji getah. Okey. Semua orang tahu tempe kan? Bayangkan tempe tu tak buat daripada kacang soya. Tempe yang kita sekarang ni buat daripada kacang soya. Tempe dia buat daripada biji getah. Saya nak tanya sikit jangan marah Irdina, pernah tengok biji getah? Tak pernah tengok. Okey, Cinta pernah tengok biji getah? Pernah tengok tak? Azim pernah tak? Okey, biji getah ni dia macam shell, dia macam kulit telur. Lepas tu bila kamu pecahkan, dia ada benda putih macam gabus dekat dalam tu. Dalam Upin Ipin. Sila tengok Upin Ipin, Cik Alia. Terima kasih. Jadi, dia kompreskan banyak-banyak. Lepas tu dijadikan apa? Tempe. Sedangkan tempe yang kita ni daripada kacang soya. Sebab apa? Kacang soya tak ada bekalan. Sebab dekat Malaysia, dekat Malaya, kita tak tanam. Okay, dapat Saya tak dapat imagine lah rasa dia macam mana. Saya rasa rupa lebih kurang. Tapi rasa tak macam tempe kot. Mungkinlah. Kesian kan? Okay, dan seterusnya kita tengok layanan terhadap penduduk.
Okey, di mana kita tengok layanan ni penting Okey, di mana dekat dalam layanan terhadap penduduk, kita kena fahamkan dan juga yang kita kena tahu, simple je. Dia ada 3 kategori. Di mana layanan ni, dia ada 3 kategori. Maksudnya, kalau terhadap kaum Cina, okey, lepas tu kemudiannya, kita ada pula yang terhadap orang Melayu dan juga India. Okey, ingat secara umum je. Di mana kaum Cina ni, dilayan kasar. Okey, jadi kalau kita lihat dilayan kasar ni sebab apa? Sebab Jepun tak suka dengan China. Pasal apa? Soalan selalu tanya tu, simple saja, sebab perang China-Jepun. Kiranya dia dah perang. Okey, perang China-Jepun berlaku dulu. Jadi Jepun bila datang ke Malaya, tengok-tengok ada juga kaum Cina. Jadi dia balas dendam dekat kaum Cina yang ada dekat sini. Dan juga banyak kaum Cina yang dekat sini bagi bantuan kewangan, derma duit, pergi ke kerajaan China untuk perang dengan Jepun. Jadi Jepun bila datang sini, dia marah sangat-sangat lah. Okay, next. Dan juga kemudiannya kaum Melayu dan juga India, okay, dia layan baik. Dia layan baik, senang je sebab apa? Okay, di mana? 2 sebab. Okay, di mana untuk Melayu, sebab dia nak dapatkan sokongan Melayu lawan British. Dapat Manakala untuk kaum India, dia nak dapatkan sokongan kaum India lawan British. Dekat mana? Dekat India. Jadi itulah yang kita kena fahamkan apa yang berlaku. Okay? Jadi inilah serba ringkas apa yang kita nak kena tahu dekat dalam 3.6. Yang ni kalau kamu tengok dekat dalam exam bila nak exam, ini Cik Cinta, ini antara benda yang penting yang kamu kena tahu. Yang ni soalan ni selalu kerap tanya.